Ya. Tadi tu kita nak terangkan tentang masalah sekurang-kurang suci. Jadi sekurang-kurang suci telah diambil 15 hari. Natijah daripada sebanyak-banyak haid. Faham? 15 hari itu diambil daripada sebanyak-banyak haid 15 hari. Bila kita kata dalam sebulan yang ada 30 hari, 30 hari adalah hari yang paling banyak, betul tak? Dalam sebulan. Ada tak hari dalam sebulan lebih daripada 30 hari? Ada. 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 31 Ogos. 31 Ogos kita tak panggil sebulan. Sematahari. Betul tak? Sebab kiraan dia pakai matahari, bukan bulan. Tak panggil sebulan pula. Betul tak? Tak betul tu. Sematahari lah. Sebulan bahasa Inggeris panggil apa? Month. Month tu ada moon kan? Mungkin. Andai ya. Kita panggil Syamsiah Qamariyah kan? Syamsiah tu merujuk kepada kiraan dia adalah menggunakan matahari, bukan bulan. Kita pakai bulan. Sebab itu bila bulan penuh dipanggil 15 hari bulan. Faham tak? Badr. Al-Badr, bulan penuh. Sebab memang kiraan dia pakai cahaya bulan. Faham tak? Anak bulan bila cahaya dia seperti selembar benang. Faham tak? Bila tambah lagi, maka bertambahlah hari. Hatta adakal urjunil qadim, kan Quran kata. Yasalunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada kamu tentang bulan, dia adalah tanda waktu bagi manusia. Faham? Quran kata, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma. Faham? Maksudnya putaran ini daripada sejak penciptaan langit dan bumi lagi. Jadi ini asas kepada ilmu falak. So kalau kita ada peluang kat sini kita belajar kan? Kita belajar ilmu falak. Saya pun tak belajar kan? Ilmu falak. Jadi kiraannya adalah pakai bulan, bukan pakai matahari. Tapi bukan maknanya pakai matahari itu tak betul. Tapi kalau kiraan syarak ni adalah bulan. Seperti mana kita belajar bab haid, 9 tahun qamariyah, bukan 9 tahun syamsiah. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam qamari ni bulan dia tak lebih daripada 30 hari. Dia sama ada 29 ataupun 30 sahaja. Tidak kurang daripada 29, tidak lebih daripada 30. Tak lebih. Faham tak? 29 ataupun 30. Itu dia punya tempoh dia. Jadi kita ambil yang paling banyak lah. Dalam sebulan 30 hari. So sebanyak-banyak haid 15 hari, maka tolaklah 30 tolak 15, baki dia 15. Maka jadilah sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Wala hadda li aktharihi, dan tiada had batas bagi sebanyak-banyak suci. Boleh saja satu orang itu duduk, perempuan itu dia suci setahun, boleh. Ingat istilah dalam bab haid ni kita guna perkataan daur. Faham? Period. Seseorang perempuan ni bila kita sebut dia punya daur dia, pusingan haid dia, kita kena pusing, kita kena tulis pusingan tu sekali dengan suci. Faham? Jangan sebut dia ni kebiasaan haid dia 7 hari. Tak cukup. Kena tahu kebiasaan haid dan kebiasaan suci duduk sekali. Tak semestinya bila kebiasaan haid dia 7 hari, kebiasaan sucinya 23 hari. Tak maksudnya. Faham? Dia boleh je berlaku kebiasaan haid dia 7 hari, suci dia 15 hari. Faham? Boleh berlaku. Jadi dia punya putaran ni daur. Kita panggil bahasa dia apa? Daur. Kita panggil perempuan ni punya daur adalah 23 hari. Faham?
Dia punya daur dia adalah 23 hari. Maksud daur ni adalah pusingan suci dan haid. Suci dan haid, suci dan haid. Ketika kita nak belajar bab istihadhah, bukan sahaja kita kena tengok adat dia dalam haid, kita kena tengok juga adat dia dalam suci. Sebab ia diperlukan nanti semasa nak menyelesaikan masalah istihadhah yang berasas dan berpaksikan adat. Faham? Jadi ingat, adat tu bukan hanya adat haid, adat suci juga perlu dilihat. Faham? Itu kena simpan formula tu, kita akan guna nanti pada waktunya. Sekurang-kurang suci di antara dua haid 15 hari tak kurang. Faham? Sekurang-kurang suci di antara dua nifas, haid dan nifas. Nifas dan haid tidak disyaratkan 15 hari. Faham? Tidak apa? Disyaratkan 15 hari. Maknanya boleh kurang dari 15 hari. Kita ambil contoh pertama. Suci di antara nifas dan juga haid. Suci di antara nifas dan juga haid. Macam mana surah dia? Okey, sebelum tu, ini kira advance lah sebelum bab nifas ni. Dia nifas ni, boleh saja perempuan dia beranak tak ada nifas langsung. Seperti mana yang diriwayatkan berkaitan dengan Al-Batul, Fatimah Az-Zahra Al-Batul, iaitu beliau ini diriwayatkan bahawasanya tidak nifas, terus suci. Ada riwayat begitu. Sayyidatina Fatimah. Boleh ya? Faham? Aqallun nifasi majjatun. Sekurang-kurang nifas kalau keluar. Kalau tak keluar, kita tak panggil lah sekurang-kurang nifas. Faham? Sekurang-kurang nifas, tak keluar nifas. Betul lah ayat tu? Betul? Tak betul lah. Dia nak dipanggil nifas, kena keluar dulu. Kalau tak keluar nifas, tak adalah dipanggil sekurang-kurang nifas. Jadi majjatun ataupun lahzatun, seperludahan, sikit je keluar, seketika je, ataupun tak keluar langsung. Syarat nifas ni, satu, kita dah belajar dalam definisi, dia mesti setelah kosongnya rahim daripada anak. Walaupun dia bukan beranak anak, dia beranak keguguran, mudghah alaqah. Darah selepas itu juga boleh dipanggil sebagai darah nifas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia iaitu yang pertama, selepas kosong rahim. Dengan erti kata, kalau satu orang perempuan sebelum keluar anak dah keluar darah, itu bukan nifas. Semasa keluar anak, semasa belum keluar habis keluar darah, itu bukan nifas, kosong rahim. Kalau dia mengandung anak kembar, maka keluar anak pertama, anak kedua belum keluar, di antara tu ada keluar darah. Faham? Contohnya lah, anak kedua tu keluar esok pula, sehari. Jadi dalam masa sehari itu, dia tidak nifas. Faham? Darah itu bukan nifas. Darah itu fasad ke, istihadhah ke. Faham? Sebab definisi nifas belum berlaku, iaitu kosongnya rahim daripada anak. Bila kita kata dia bukan nifas, maknanya dia tu istihadhah. Bila dia istihadhah, dia suci. Faham? Bila dia suci, maknanya dia kena semayang. Faham? Dia kena apa? Kena semayang. Di situ pentingnya. Bukan masalah kita nak berhenti setakat hukum ini haid, ini istihadhah. Bukan berhenti setakat tu. Kalau dia haid, kalau dia tidak haid, kan ada hukum. Masalah yang paling utama semayang. Jadi selalu ditanya, perempuan yang nak beranak, dia dah mula keluar darah, tapi anak tak keluar lagi, dia wajib tak semayang waktu tu? Jawapan dia, wajib semayang. Faham? Wajiblah semayang. Ataupun dalam kes kembar tadi, wajib semayang. Dia nak semayang macam mana? Sakit, dia terlarat dah, nak pergi ambil wuduk pun tak boleh dah. Faham? Nak rukuk sujud lagi tak boleh, baring je dalam labor room. Faham?
tempat menunggu. Kadang-kadang 5 jam, kadang-kadang 1 hari. Faham? Dia kena semayang. Dia ni semayang macam semayang orang sakit. Faham? Macam orang sakit hukum dia. Kalau dia boleh ambil wuduk, dia ambil wuduk. Kalau dia boleh ambil wuduk dengan spray, dia cuba buat. Kalau itu pun tak boleh, tak ada siapa nak bantu dia sebab suami tak dibenarkan masuk. Setengah hospital tak bagi masuk waktu tu. Jadi nurse tak ada nak melayannya, nak ambil bukan wuduk. Jadi pada ketika itu dia solatlah macam orang sakit, sembahyang duduk kalau boleh. Ngadap kiblat tak boleh dah, nak pusing-pusing badan tak boleh dah. Dia sembahyang. Dia akan jadi sembahyang juga, tapi sembahyang hormat waktu. Dia buat yang paling boleh dia buat. Faham? Setara mana. Boleh, kalau boleh usahakan ngadap kiblat, ngadap kiblat. Diri tak boleh, duduk. Faham? Sujud sempurna tak boleh, maka isyarat. Qadral imkan. Faham? Maka itulah cara dia. Dia sembahyang. Tapi segi hukumnya dia kena sembahyang. Misalnya lah jahil, dia tak tahu benda dah berlaku. Anak pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Sampai ke-8 tak tahu. Faham? Dan adalah dia, dalam masa-masa dia beranak tu berlaku peristiwa keadaan macam tu lah. Maknanya dia tak solat. Bila dah mula sakit je terus tak solat. Atau bila dah mula keluar darah terus tak solat. Maka kalau berlaku sekarang ni dia sedar bahawasanya sebenarnya dia perlu solat, maka maknanya dia kena qada. Faham? Dia kena qada. Ingat-ingatlah. Solat apa, waktu apa yang masa dia nak beranak tu, maka semua solat itu dia qada sekarang. Faham? Secara ni. Kalau dah berlaku, qada. Kalau akan berlaku, buatlah. Faham? Buat. Kemudian samalah juga. Tadi kita kata bila dia beranak, anak kembar, anak pertama keluar, anak kedua belum keluar, misalnya sehari pula lewat, maka di antara itu dia dihukum sebagai tidak nifas, suci lah. Darah tu istihadah, maka dia berlaku seperti orang istihadah. Seperti mana yang maklum, daimul hadas punya cara. Tapi boleh ke dilarang ke nak pergi basuh, kemudian pakai sesuatu yang menghalang darah, tak mampu, maka dia akan kembali kepada sembahyang apa? Sembahyang hormat waktu. Tetapi bila perempuan yang bersalin ni beranak, anak pertama, yang kembar kedua belum keluar, dia masuk dalam bab wiladah. Dia masuk dalam bab apa? Berlaku padanya sabab ataupun mujib al-ghusl. Jenis apa? Wiladah. Sebelum dia nak sembahyang, dia kena mandi dulu. Faham? Dia kena mandi dulu, mandi wiladah. Sebab bila dia beranak, walaupun satu anak sudah cukup untuk kita hukum dia sebagai wiladah. Kalau anak tu akan keluar sebentar lagi, tak payahlah dia mandi, kan? Ini contohlah jadi keadaan luar biasa, tangguh sampai seminggu. Doktor tak bagi macam tu. Kalau laku yang seorang lagi lepas seminggu. Jadi di antara seminggu tu dia kena sembahyang. Bila dia nak sembahyang, dia sekarang ini berada dalam keadaan hadas wiladah. Faham? Bila hadas wiladah, dia kena mandi. Contohlah, dia tak boleh mandi, berdasarkan nasihat Tabib Junaidi, tabib terpelajar lah, doktor ke tabib ke, tak boleh mandi ni, mudarat misalnya, dia tak boleh nak mandi. Bila dia tak boleh mandi, dia masih kekal berada dalam keadaan hadas, solat perlu dilakukan, maka tayamum. Faham? Tayamum, gunakan kaedah tayamum, sebab mandi boleh memudaratkan, air boleh memudaratkan badan, kan? Dia tayamum lah, dan dia solat. Faham tak? Tayamum, kemudian dia solat. Jadi dia ni masuk kategori sakit lah. Jadi dia tak perlu ulang balik solat dia yang dikerjakan bersama dengan tayamum, kalau dia melaksanakan kaedah-kaedah mustahadhah dengan sempurna. Maknanya dia basuh, dia tunggu masuk waktu,
Faham tak? Jadi orang istihadhah ni juga dalam bab tayamum pun sama. Faham? Istihadhah kemudian dia tayamum. Dia kena. Tapi kalau dia tak berpeluang nak basuh, maka dia akan jadi tayamum juga, tapi sembahyang dia perlu di qada. Faham? Itu dia. Kemudian kita sambung syarat nifas yang kedua. Kalau perempuan ni beranak tak keluar darah langsung, ini keadaan yang luar biasa lah. Andainya tak keluar walaupun sikit, maka sekarang ini kita hukum dia suci sekarang ni. Maknanya apa? Dia kena mandi wiladah. Faham tak? Dia suci, dia tak ada nifas, dia mandi wiladah. Dan dia wajib sembahyang. Dia akan kembali kepada masalah tadi juga. Dia tak boleh mandi mudarat misalnya. Bukan semua keadaan mudarat pun. Contohlah, maka dia pergi kepada tayamum. Dia kena mandilah. Okey, dia mandi. Dia sembahyang 5 hari. Lepas dia sembahyang 5 hari, tiba-tiba hari ke-6 daripada beranak tadi keluar darah. Faham? Maka darah itu dikira sebagai darah nifas. Faham? Darah itu dikira sebagai darah nifas. Allahu Akbar. Dia syarat darah nifas yang keluar lambat ni, dia mesti keluar sebelum berlalu 15 hari daripada beranak. Kalau masa beranak tak keluar darah langsung, ini luar biasa. Lepas 20 hari daripada beranak keluar darah, maka itu bukan darah nifas, itu darah haid. Faham? Faham tak? Jadi syarat kedua untuk darah itu nifas, dia mesti keluar paling lewat hari ke-15 daripada beranak. Faham? Itu paling lewat untuk dia keluar. Kalau dia hanya keluar setelah berlalu 15 hari, maka darah itu tidak dihukum sebagai darah nifas, tapi dia adalah darah haid. Faham? Dia adalah apa? Darah haid. Faham? Faham dah kan? Faham ke tak faham? Sebelum 5 hari. Macam ni bukan anak kembar ni. Bukan cerita anak kembar. Ni yang biasa punya. Biasa. Bukan anak kembar tu lahir lepas 16 hari. Darah. Faham tak? Dia masa lahirkan anak tak keluar darah langsung. Darah tu hanya keluar hari ke 16. Maka darah tu darah haid. Syarat darah nifas, dia mesti keluar daripada tarikh wiladah tu selepas apa? Paling lewat hari ke-15 daripada beranak. Faham? Kalau selepas tu, darah tu bukan darah apa? Haid. Ini kalau masalah anak kembar, anak pertama tu, darah yang keluar waktu tu, selepas itu kembali kepada apa? Keluar darah. Anak pertama keluar darah, sebelum anak kedua keluar darah juga. Apa beza? Anak pertama keluar darah, sebelum anak kedua keluar darah. Apa beza dua perkataan? Tak keluar lagi. Okey. Anak kedua, sebelum anak kedua keluar hari yang ke-6, dia ada keluar darah. Okey. Itu darah. Tak ada istihadhah, jelas. Kan kita syarat kosong rahim. Selagi anak kedua ada dalam perut, semua darah yang keluar sebelum tu adalah darah istihadhah. Faham? Okey.
Okey. Begitu syarat dia. Kita belum masuk lagi bagi contoh suci di antara nifas dan juga haid. Belum lagi. Okey, contoh dia macam mana? Satu orang perempuan keluar darah 30 hari. Ini satu lagi masalah tentang nifas. Sebut teruslah. Dia tengah-tengah nifas tu berhenti darah. Seperti mana tengah-tengah haid berhenti darah kan. Kemudian darah datang balik. Darah datang balik. Darah yang datang balik tu darah nifas ke bukan nifas? Sebelum ni kita belajar dalam bab haid kan. Kalau berhenti darah, darah datang balik. Darah datang balik tu haid ke bukan haid? Macam mana kaedah dia? Apa dia? Seorang cakap lah. Cakap tapi jelas. Kalau semua cakap tak jelas, bazir waktu. Siapa yang cakap? Darah yang datang balik itu haid ataupun tak? Datang ke dalam lingkungan 14 hari daripada darah keluar sebelum Dalam lingkungan 15 hari. Daripada 15 hari tu daripada mana? Daripada hari pertama apa? Keluar darah. Maka darah tu darah haid, kan? Kalau dia keluar itu sebelum berlalu 15 hari, tetapi datang balik dalam lingkungan selepas 15 hari, maka darah tu bukan darah haid, kita panggil istihadah, dan dia sebenarnya dalam keadaan suci. Faham? Dia keadaan suci, so dia kena buatlah macam orang istihadah, dan dia kena sembahyang dan seumpamanya. Okey? Allahu Akbar. Jadi itu untuk masalah haid. Masalah nifas pula, dia ada formula dia. 30 hari darah berhenti, inqita, naqa. Setelah itu darah datang balik. Faham? Dia punya formula dia berapa poin? Poin pertama, sekiranya darah datang balik sebelum suci 15 hari, maka darah yang datang balik itu, sebelum suci 15 hari dan sebelum berlalu 60 hari. Tak payah, sebelum berlalu tak payah. Sebelum suci 15 hari, maka darah yang datang balik itu dipanggil nifas. Faham? Maksudnya dia berhenti 30, hari ke-41 datang semula. Baru berapa hari? 10 hari kan? 10 hari datang semula hari ke-41. Maka hari ke-41 punya darah itu adalah darah nifas. Faham? Nampak tak formula tu digunakan? Dia bila kita belajar bahaya ni kena hafal formula, kena faham formula tu, nanti kita boleh guna untuk pelbagai masalah. Yang pertama. Yang kedua, sekiranya darah itu datang semula setelah suci 15 hari, walaupun masih dalam lingkungan 60 hari, maka darah itu adalah darah haid. Faham? Apa dia? Kalau darah itu datang semula setelah berlalu 15 hari suci, naqa, inqita, walaupun dalam lingkungan 60 hari, maka darah itu adalah darah haid, bukan nifas. Okey, contoh dia 30 hari. Hari lepas suci 20 hari, maksudnya hari ke-51, darah keluar. Faham? Maknanya 20 hari tak ada darah. Lepas 20 hari itu keluar darah kan? Masih lagi dalam lingkungan 60 hari kan? Jadi darah tu nifas ke? Tak.
Darah tu bukan nifas. Darah tu dikira haid. Faham? Sebab apa? Dia datang setelah suci 15 hari. Itu kaedah dia. Dia datang setelah suci 15 hari. Tetapi tetapi pula, sekiranya darah itu datang sebelum berlalu 15 hari, tetapi sudah melepasi 60 hari, maka darah itu darah haid. Dia berhenti darah hari ke 50. Kemudian hari ke 63 darah datang balik. Baru 13 hari, 12 hari. Betul tak? Dia berhenti hari ke 50, nifas tu. Hari ke 50 berhenti darah. Kemudian darah datang balik selepas 13 hari. Maksudnya dalam hari ke 63. Nampak tak? Jadi sama tak tadi? Datang balik sebelum berlalu 15 hari, tetapi setelah melepasi 60 hari kan? Maka darah yang datang itu adalah darah haid juga. Faham? So, kita dapat simpulkan, tadi kan kita letak syarat kalau darah itu datang balik sebelum berlalu 15 hari, darah itu kita panggil apa? Nifas. Dia punya syarat dia datang balik itu dalam lingkungan 60 hari. Kalau dia datang balik dalam lingkungan dah keluar lingkungan tadi, maka darah tu bukan nifas. Darah tu adalah haid. Maka di sinilah kita nak faham bahawasanya yang kita nak bahaskan sekarang, sekurang-kurang suci di antara nifas dan haid tidak syarat apa? 15 hari. Ambil contoh yang lain. Satu orang perempuan dia habis nifas 60 hari, betul-betul tepat 60 hari. Dia baru suci 2 hari, tiba datang darah balik. Faham? Maka darah tu darah apa? Darah tu dikira haid. Faham? Baru suci 2 hari je. Kenapa tak lengkapkan 15 hari? Sebab 15 hari itu adalah sekurang-kurang suci bainal haidatain. Sekarang ini kita berada dalam surah bainan nifasi wal haidah, maka tidak ada syarat 15 hari. Faham? Faham? Siapa tak faham? So kamu buatlah rajah sendiri. Contoh dia. Siapa tak faham kaedah ni? Ini semua ada dalam kitab lah dan syarah dia. Kalau boleh photostate buku Pak Kiai Osman. Siapa ada? Yang dah ada. Dia bahasa Melayu, Rumi. Jadi photostate. Biasa kita baca kitab dia dalam kelas. Ambillah bab tertentu, kita akan baca. Faham? Jadi carilah daripada kelas atas, photostate. Faham? Jadi dua tu. Dua kan bawah tu ada. Dari dua, satu lagi mustahadah nifas. Satu lagi risalah. Dua-dua betul state. Faham? Allahu Akbar. Itu contoh suci di antara nifas dan juga haid. Contoh suci di antara haid dan nifas. Macam mana tu? Suci di antara haid dan nifas tapi tak sampai 15 hari. Macam mana? Macam mana imaging dia? Dia punya surah dia
Dia keluar haid semasa mengandung. Faham? Dia keluar haid semasa mengandung. Mengandungi. Sebab perempuan mengandung dipanggil mengandung. Sebab perut dia mengandungi anak. Faham? Dia mengandung ke menggendong? Bukan dia menggendong lah. Orang Arab tak panggil, orang Arab panggil hamil. Oh, sama. Wallahu a'lam. Dah habis. Bukan 55. Ha? Ha? 45. Inna lillahi